أعوذ بالله بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما الحمد لله. Syukur kita kehadirat ilahi kerana izin limpah kurnianya dapat kita izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambungkan perbincangan berkaitan dengan kitab Talbis Iblis. Itulah karangan yang mana kita akan menyambungkan perbincangan ini pada bab perintah untuk berpegang kepada sunnah dan untuk tetap berada di dalam jamaah. Tuan-tuan dan puan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila mana kita dituntut untuk berpegang pada sunnah dan berada di atas jalan jamaah, ini menunjukkan bahawasanya kita dilarang untuk berada berseorangan lah. Seperti mana yang telah pun disebutkan daripada Ibn Umar radhiyallahu an berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat radhiyallahu anhum dengan katanya, man arada minkum bahbuhatul jannah falyalzam al-jama'ah fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa min itsnaini ab'ad. Berkaitan dengan satu orang ini, barang siapa yang ingin mendapat yang terbaik daripada syurga, maka hendaklah dia tetap bersama dengan jamaah kerana syaitan akan bersama dengan satu orang dan dia adalah lebih jauh daripada satu orang itu apabila mereka telah pun menjadi berdua. Maksud dia apa dia, tuan-tuan? Syaitan ni dia cukup senang nak kacau orang bila mana satu orang itu dia berseorangan. Kalaulah dia berdua, dia susah dah lah. So menunjukkan kita ni nak kena apa dia? Kena ada kekuatan, kena berdua. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan dua orang ataupun tiga orang, bila mana mereka ini berada di dalam satu kelompok, kena ada satu orang yang dilantik menjadi ketua. So nak kena ada perhubungan, nak ada join dalam kehidupan ni, tuan-tuan. Kita tak boleh nak berseorangan. Kerana kalau kita berseorangan, seperti mana dalam hadis yang lain juga disebutkan apa? Innama ya'kulul az-zi'bu al-ghanam al-qasi. Sesungguhnya serigala tu pun dia akan makan satu ekor kambing yang berseorangan, kambing yang terpisah daripada kelompok kumpulan jemaah dia. Jadi nak bagi tahu, sekiranya kita berjemaah ini memungkinkan kita ini berada di dalam kekuatan dan menyukarkan kita untuk digoda. Jadi yang tu pentingnya untuk berada di dalam jamaah. Tuan-tuan dan puan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkaitan dengan apa yang disebutkan jamaah ini juga adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari daripada Ibn Mas'ud, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu garis. Nabi garis pada belah kanan, kemudian Nabi kata pada garisan itu, hadza sabilullahi mustaqiman. Dia buat garis. Yang ni adalah barisan ataupun garisan Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nabi ambil lagi, Nabi buat belah kiri pula. Nabi kata, dan ini adalah garisan ataupun khat, laluan yang akan digunakan oleh syaitan. Summa qal, dan Nabi berkata, hazihi subula laysa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Nabi buat belah kanan, Nabi kata ini jalan Allah. Nabi buat yang belah kiri, Nabi kata yang ni jalan ni adalah subula. Tuan-tuan, yang pertama Nabi sebut hadza sabil. Tapi bila main dekat yang kedua, Nabi kata apa?
hazihi subul. Pasal apa Nabi tak sebut hadza sabil? Nabi buat garis, tuan-tuan dengar elok. Saya kata apa? Nabi sebut hadza sabilun. Bila Nabi buat belah ni, Nabi kata apa? Hazihi subula. Pasal apa tak sebut yang ni pun sabilun? Tapi Nabi sebut yang belah kiri ni adalah subula. Subula ni menunjukkan iaitulah dia jamak kepada sabil. Yang ni banyak jalan. Yang ni Nabi buat, Nabi sebut satu jalan. Yang ni Nabi kata, yang ni jalan-jalan. Sedangkan Nabi buat satu juga. Tapi Nabi tak buat. Lalu tu. Buat satu kan. Tapi Nabi kata apa? Hazihi subula. Ini adalah jalan-jalan. Kalau kita nak terjemahlah. So dia adalah gabungan daripada satu jalan. Hazihi subula laisa minha sabilun. Yang ni daripada jalan-jalan yang mana tidak ada satu pun jalan. Tidak ada satu pun jalan. Alaihi syaitan yad'u ilaih. Iaitulah syaitan akan tinggalkannya. Melainkan semua daripada jalan-jalan yang banyak ni syaitan akan bersama. Tapi Nabi garis satu, nak menunjukkan daripada satu yang benar ini akan ada banyak lagi jalan-jalan yang lain yang terpecah daripada jalan yang benar. Summa qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu. Iaitulah Nabi kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153. Wala tattabi'us subula fatafarraqu. Dan sungguhnya inilah jalan-jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Surah Al-An'am. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Daripada yang ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitulah satu hadis, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil khudun na'al bin na'al hatta in kana minhum man ata umma alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah wa tafarraqat ummati ala 73 millah kulluhum fi an-nar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Problem dia yang panjang dalam buku kecil kita ni, iaitulah nak terang man ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berada di atasnya. Yang tu yang nak terang, yang nak jadi panjang. Sebab nak bagi tahu yang ni adalah jamaah tu. Jamaah yang berjaya tu kalau nak diterangkan panjanglah. Okey. Nabi kata umat aku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, seperti mana iaitulah dikatakan khudun na'al bin na'al, sesuai dengan apa yang berlaku pada sepatu ataupun kasut, dia mesti ada berpasang-pasangan. Dan apabila di antara mereka menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, nescaya di antara umatku akan menjadi perkara yang sedemikian, iaitulah sungguh Bani Israel telah pun terpecah kepada sintain wa sab'in, iaitulah 72 pecahan, dan umat aku akan jadi 73. Yang ni yang keluar lagu. Tuan-tuan tahu lagu? 73 jalan kan? Lagu apa? Apa sang Algojo apa? Lagu M Nasir. Oh, ada minat Nasir ni. Kita baru duk cari dia sebut dulu. Lagu tu lah kan? Ni hadis lah. Dia ada 73 jalan. Yang sampai hanya satu jalan. Kan? Dia kata millah wa tafarraqat ummati ala 73 millah, dan umat aku akan terpecah menjadi 73. Kulluhum finnar illa millatan wahidah, yang sampai hanya satu jalan. Tak boleh nyanyi kak. Suara tak apa ni, pitching lari. Tapi dia kata qalu wa man hiya ya Rasulullah, para sahabat kemudiannya bertanya, siapakah satu tu? Siapa dia yang satu ni?
Maka Nabi SAW kata, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan juga sahabatku berada di atas jalannya. Nak cari yang ni lah, yang kawan nuklim jemaah ni, kawan nuklim jemaah ni, yang tu yang kita kata nak cari satu tu, macam-macam yang mereka claim. Mereka mendakwa kami adalah kumpulan ni, kami adalah kumpulan ni. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, disebutkan dalam hadis yang lain juga lebih kurang samalah. Cuma dia beza dia kata dalam riwayat yang lain ni, wa innahu sayakhruj min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalb bi sahibihi. Dan sungguh akan keluar daripada umatku segala manusia yang hawa nafsunya, yakni mereka adalah orang yang mengikut bid'ah, ikut hawa nafsu, buat benda-benda yang ni kita rasa okey kita buat. Dan sudah pun merasuki diri mereka seperti mana penyakit anjing yang merasuki pengidapnya. Anjing gila, penyakit. Dia duk rasa dia buat benda yang betul, dia buat. Dia duk rasa benda ni tak betul, dia tinggal. Dia rasa benda ni okey, kita tambah. Dia dah mula mengikut perbuatan-perbuatan. Sebab tu tajuk awal kita tadi adalah apa? Berpegang teguh kepada sunnah dan berada di dalam jamaah. Kena berpegang kepada sunnah dan berada di dalam jamaah. Ya, betul. Itulah yang dimaksudkan penyakit anjing gila. Orang panggil apa? Rabies. Bunyi nak macam rabbit dah. Bunyi tu jinak sikit lah, bunyi macam arnab tapi bahaya. Ada? Rahib. Tu bukan dia tu. Tuan-tuan, dalam riwayat banyak menceritakan berkaitan dengan apakah itu yang disebut sebagai sunnah ni. Banyak sangat kalau kita nak cakap pasal sunnah, yang mana kalau kita nak menceritakan berkaitan dengan sunnah ni, kita nak menceritakan bagaimanakah satu orang ini untuk nak memahami sunnah. Antara yang disebutkan banyaklah, iaitu sunnah ni antaranya kalau kita nak ikut apa yang dikatakan oleh para sahabat yang kita sering kali faham, apa yang disebutkan oleh Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang semua itu merupakan sunnah. Apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang diperakui oleh Nabi SAW, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, semua ini merupakan satu nama pendek dia, kita panggil sebagai sunnah. Okay. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Sufyan As-Sauri pula berkaitan dengan Ahlus Sunnah ini, iaitulah saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada Ahlus Sunnah kerana mereka adalah orang-orang yang asing. Apa maksud orang asing ni? Orang yang gharib. Tuan-tuan, Islam ni dia bermula dengan gharib. Dia bermula dengan asing. Dia adalah satu agama yang tak banyak orang mau. Sikit je orang yang mau. Maka dia akan datang dalam keadaan yang asing, dan akhirnya agama Islam itu juga dia akan kembali dengan asing. Dan beruntunglah orang yang asing tersebut. Yang ni dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu Sufyan As-Sauri kata, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada Ahlus Sunnah kerana mereka ini adalah orang yang asing. Seperti juga yang telah pun dikatakan oleh Yunus bin Abdul Ala. Dia menyatakan, Imam Syafi'i berkata, jika aku melihat laki-laki ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat kepada sahabat Nabi SAW. Apabila satu orang yang berpegang kepada hadis, maka dia sudah pun berada pada jalan Nabi SAW. Sebab itulah kita ni kalau boleh itu kita nak kembali kepada seboleh-boleh mungkin, sedekat-dekat mungkin dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Kita nak pergi kepada yang paling dekat tu, apa yang difahami oleh generasi salaf selepas daripada Nabi sendiri.
para sahabat sendiri, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan paling pure apa yang mereka faham berkaitan dengan sunnah, apa yang mereka faham berkaitan dengan jamaah yang manakah yang akan berjaya seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, supaya kita ini tak termasuk dalam kalangan 73 yang lain. Okay. Tuan-tuan dan puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ni bila bercakap pasal benda ni dia agak sensitif sikit lah, kan? Cakap pasal sunnah, sebab tak mungkin untuk kita terselamat daripada percakapan-percakapan kita ni yang mungkin kita akan kata apa, kita ni bahagian daripada sunnah, maka orang lain yang akan terpecah daripada percakapan kita ni, apa yang terkeluar daripada yang saya sebut ni, dia akan kata apa, habis kami ni bukan sunnah lah kan? Ni isu ni. Sebab dia hanya akan claim kata, pok-pok mereka ya sunnah, kita tak sunnah dah. Dia dah kata kita bid'ah. Bid'ah ni payah sikit lah. Tuan-tuan, pertamanya kita nak kena, dalam bab sunnah ni pun pentingnya kita nak kena ikut baginda Nabi SAW. Kita nak kena tahu, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Jumu'ah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala hantar satu orang nabi dalam kalangan masyarakat ummi. Nabi ni, kalau kita fikir dia sendiri, nabi itu sendiri, bila dia diutuskan dalam kalangan kaum masyarakat dia, apa kerja dia? Antaranya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dia nak kena baca kepada mereka, orang-orang Arab tu apa? Ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Nabi nak antara kerja dia yang tu lah. Tapi tuan-tuan, orang Arab ketika tu, depa ni tak cerdik teruk sangat ke apa? Sebab Nabi ni bila dia diutuskan pada kalangan kaum dia ni, macam saya nak buat contoh macam mana nak abang tuan. Kita ambil contoh ni lah. Nabi Musa alaihi salam, kalaulah dia mai dengan tongkat, kan, pengikut dia ramai, berapa kerat dia. Hak orang duk percaya kat siapa? Firaun lagi. Tiba-tiba Nabi Musa ni dengan lekeh dia yang hebat nu Firaun. Nabi Musa dengan miskin dia yang kaya nu Firaun. Tiba-tiba Nabi Musa offer kat kita, tuan-tuan, jomlah ikut saya, kita belah laut ni. Belah dengan tongkat ni. Yang kaya nu siapa nu? Firaun. Yang menjanjikan kehidupan, kemewahan dan sebagainya. Tuan-tuan rasa kita nak ikut Nabi Musa ke nak ikut Firaun? Kita berat tu, kan? Kita ni pada material mata kita ni duduk nampak Firaun ni, kemah ke dia? Musa ni kurang ni, kita nak ikut Musa ke? Sudah tentu juga para sahabat ketika dulu, dia perlu ada keimanan yang kuat dalam diri untuk nak ikut Nabi. Sebab tu orang-orang yang kaya, orang yang hebat, orang-orang yang berpengaruh, kalaulah aku ikut Nabi, dia ni apa tak ada, kedudukan tak ada, dah tu orang duk kata dia ni buta huruf pula, tak erti baca dan sebagainya, ummi, kan? Walaupun memang ada pandangan yang menyatakan bahawasanya Nabi ni, kan sifat Nabi ada 4 kan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalaulah Nabi ni ummi, tak erti baca, dia dah terkeluar daripada 1/4 tu. Fatanah tu kurang lah, cerdik. Dia kurang lah. Bab cerdik ni dia tak boleh baca. Sebab tu ada orang kata, ada pandangan ulama juga, dia tak bersetuju untuk nak menyatakan bahawasanya Nabi ni ummi adalah tak erti baca, tetapi Nabi tak pernah baca. Tak boleh faham apa beza tak erti baca dengan tak pernah baca? Tak pernah baca ni dia tak baca, tapi dia erti. Ada yang kata dia memang tak erti baca, tak apalah apa-apa pandangan pun. Cumanya yang dimaksudkan Allah datangkan ayat pasal ummi tu pasal apa? Pasal Nabi ni
supaya tidak ada orang tohmah dia ni sebelum dia datang, sebelum dia bawa cerita pasal Islam, dia dah study dah buku ni dulu. Dia tengok buku ni, dia baca yang ni, dia ambil ilmu daripada orang ni, baru dia buat agama Islam. Supaya orang tak tohmah, orang tak hantam dia ni, dia belajar dulu, dia ada tok guru dia. Tak boleh. Sebab Nabi ni dia pure, kualiti dia mai daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita ni bila nak sebut pasal sunnah ni, kita nak kena tahu kekuatan Nabi tu dulu. Pasal apa yang kita nak ikut Nabi ni? Pasal apa? Sebab Nabi SAW adalah satu orang yang memang selayak-layaknya untuk kita nak kena ikut. Tapi kalau kita tak faham pasal sunnah, yang tu yang duk pi cerita kat orang ni, sunnah ni apa? Sunnah ni sembahyang subuh tak ada qunut. Dia faham tang tu saja. Dia hanya faham sunnah ni lepas mayang zikir kena pelan. Dia faham yang tu je. Dia tak faham perhubungan dia dengan orang. Dia tak faham pasal apa yang Nabi buat yang kita nak kena ikut. Antaranya yang lain adalah pasal cium Hajaratul Aswad. Sunnah ni adalah betul-betul apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi larang, kita tinggal. Pasal apa Nabi larang kita tinggal? Cukup lah. Dan Nabi suruh kita tinggal. Mas ni manfaat dia begitu banyak, begitu tinggi. Tetapi dalam bab mas, Nabi tak bagi pula lelaki pakai. Perak Nabi lelaki pakai. Nabi bagi lelaki pakai tak? Nabi bagi. Tapi dalam bab minum, boleh tak? Makan? Tak boleh pula. Hentam. Dah bagi pakai je lah, senang. Betul tak? Kalau fikir berotak lah. Tapi kita nak kena ikut sunnah Nabi SAW. Bila mana Nabi dah kata tak boleh, so hang tak tanya banyak. Yang tu yang kita nak, keimanan. Jadi saya cerita ni pasal apa ni tuan-tuan? Saya nak cerita pasal kita ni nak kena kuat kat situ. Nak kena kuat dekat keimanan kepada Nabi SAW. Pasal apa yang nak ikut sunnah ni? Kerana agama Islam dia bukan adalah agama yang boleh untuk direka-reka. Rasa macam boleh terima, kita buat. Rasa macam tak boleh, yang ni kita tinggal. Yang ni kita kata, pasal apa yang Nabi nak larang sangat kita pakai sutra ni? Tak nampak? Tapi untuk orang perempuan boleh pula. Yang lelaki tak boleh. Ish, pelik tu agama ni. Pakai dah. Dan agama ni tak boleh untuk kita nak reka-reka. Kita nak kena ikut apa yang Nabi SAW sebut. Sebab tu dikatakan yang ni lah antara kerja Nabi, yatlu alaihim ayatihi, iaitulah Nabi nak kena sebutkan ayat-ayat kepada orang-orang Arab Quraisy untuk mereka itu memahami pasal agama, untuk mereka meninggalkan segala apa yang dibawa oleh abaihim, tok wan, nyang keturunan mereka tu, kembali kepada perkara yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian kita nak lihat berkaitan dengan celaan terhadap bid'ah. Celaan terhadap bid'ah. Maka sudah tentulah hadis yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Iaitulah kata Sayyidatina Aisyah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada padanya asal usul, maka ianya adalah satu perbuatan yang ditolak. Kita mereka-reka dalam urusan agama. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dalam kalangan golongan aku. Tuan-tuan, nak buat baik ni banyak cara nak buat baik. Sebab tu ada orang yang dia datang berjumpa dengan Aisyah, dia suruh tengok kedudukan kami ni dengan Nabi macam mana. Kami nak buat baik ni. Satu orang dia kata apa? Dia nak berpuasa tak mau buka. Satu orang dia nak semayang malam tak mau tidur. Satu orang ayah tak payah menikah dengan perempuan tak apa. Tak payah nikah tak apa.
Ni apa yang Haji Mazuki sebut tadi, rahib nak mendekatkan diri kepada Allah. Uish, perempuan ni lagi dia kacau kita kan. Sebab tu dalam ayat Al-Quran juga ada menyebutkan berkaitan dengan ayat, iaitulah anak dan juga isteri kamu akan menjadi aduun, musuh kepada kamu. Dia akan menjadi musuh sehingga kamu alpa, leka dan lalai daripada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Oi, kita jangan menikah malam gitu. Entah. Nabi balik, Nabi dengar daripada hadis cerita Aisyah. Nabi tanya, hampa ke siapa yang duk kata kaza wa kaza wa kaza? Ni bukan kaza tu. Tuan duk ingat kaza kaza hak menyanyi lagu tu pula. Tu Kazarudin. Yang ni kaza 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 ni apa dia? Iaitulah kamu yang mengaku aku tak payah bernikah, aku puasa tak payah buka, aku solat tak payah tidur. Jadi Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam nak buat beribadah ni jangan keterlaluan, jangan overacting. Sampai apabila kita meninggalkan sunnah kehidupan sebagai satu orang manusia, maka kita telah pun menjadi satu orang yang bukan dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sufyan As-Sauri, dia juga menyatakan bahawasanya bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kerana ahli maksiat itu lebih mudah untuk bertaubat daripada kemaksiatannya, sedangkan ahli bid'ah akan sulit untuk bertaubat daripada bid'ah dia. Ni kata Sufyan As-Sauri. Anda faham? Bila berzina, jelas benda ni jahat. Rasa jelas benda ni jahat. Tapi bid'ah ni dia tak berasa kata dia buat benda yang jahat. Dia berasa macam kita ni duk buat benda yang elok ni. Kan? Dia akan datang argue dekat otak dia. Kalau maksiat, zina, jelas benda ni benda jahat, kita kena bertaubat. Yang ni bid'ah ni, kita buat benda yang elok. Kita buat benda yang baik. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Kita nak mendekatkan diri kita kepada Rasul. Salah kau kita buat benda ni? Maka sebab tu dikatakan oleh Sufyan As-Sauri, ahli bid'ah ini lebih disukai oleh iblis. Senang untuk nak masuk, nak mengganggu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang semikian. Sebab tu Nabi SAW kata dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh banyak jalur periwayatan, antaranya Nabi kata apa? Usikum bitaqwallah was-sam'a wat-ta'ah. Kita tak payah nak panjang sangatlah pada pagi ni kan. Kita mungkin sampai sini je lah kot. Beberapa sikit kita ambil. Iaitulah kata Nabi SAW, aku nasihatkan kamu untuk tetaplah bertakwa kepada Allah. As-sam'u wat-ta'ah, dengar dan taatlah. Wa in kana 'abdan habasyiyah, untuk taat kepada pemerintahan, jamaah, ketua, kepimpinan, walaupun yang memimpin kamu itu adalah 'abdan habasyi, satu orang yang hamba berkulit hitam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang akan hidup selepas aku nanti, dia akan lihat kekhilafan yang begitu banyak, perpecahan pandangan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnah aku dan kepada sunnah khulafa ar-rasyidin selepas daripada aku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Peganglah teguh kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham, gigi belakang ni kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hendaklah kamu jauhi daripada perkara-perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap perkara bid'ah itu adalah perkara yang, setiap perkara yang diada-adakan itu adalah perkara bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah satu perkara yang sesat, kata Nabi SAW. Walaupun memang terpecah daripada, ada yang menunjukkan bahawasanya kullu tidak membawa kepada maksud semua. Ada di dalam Al-Quran pun banyak ayat yang menunjukkan perkara yang sedemikian. Kalau kita nak buat contoh begitu banyak. Okey. Jadi
bukanlah kullu ini bermaksud kepada semua. Tidak, kullu tidak membawa maksud kepada semua. Tetapi perlulah kita faham, iaitulah apa yang dimaksudkan ini adalah dalam perkara agama. Dan kalau kita nak kata ke semua, tak boleh ya. Kenderaan tak boleh ya. Dalam bab muamalat tak boleh. Dalam bab perhubungan kita sesama manusia, kita buat bangunan. Tak ada pada zaman Nabi. Kita buat kenderaan. Lah ni orang duk kalau kata terbang ni, tak terbang-terbang lagi. Kan? Yang ni bid'ah betul. Cukuplah pada zaman Nabi ni buruk saja yang terbang. Kan? Kalau kita buat benda terbang ni, kita buat bid'ah ni. Tak boleh, yang tu perkara muamalat. Yang dimaksudkan iaitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi maksudkan adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini telah pun aku sempurnakan agama. Islam dah sempurna dah. Tidak boleh untuk ditambah, tidak boleh untuk ditokok, dibawa benda-benda yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itulah dikatakan oleh juga daripada Fudail bin Iyad, apabila engkau bertemu dengan seorang ahli bid'ah di satu jalan, maka ambillah jalan selain daripadanya. Tidak ada satu amal pun daripada ahli bid'ah yang akan diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan siapa yang menolong pelaku bid'ah, maka dia samalah membantunya untuk menghancurkan agama Islam. Yang ni apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad. Nak menunjukkan ahli bid'ah ni teruk. Dan kita akan sambungkan lagi celaan terhadap pasal ahli bid'ah ni, iaitulah antaranya apa yang disebutkan juga oleh Zaid bin Sabit pasal bid'ah. Apa yang Zaid bin Sabit sebut? Kalau dari segi perkataan, betul bid'ah ni Zaid bin Sabit dia dah sebut pada zaman siapa? Abu Bakar lagi. Zaid bin Sabit sebut pada zaman Abu Bakar ketika mana datangnya idea Umar suruh Abu Bakar apa? Himpunkan Quran. Ni orang banyak mati ni. Sedangkan Al-Quran tak pernah dihimpunkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zaid? Iaitulah dia kata apa? Ini adalah perkara bid'ah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi bahasa ianya adalah bid'ah. Dari segi bahasa, bagaimana kamu berdua boleh melakukan sesuatu perkara yang belum pernah dilakukan oleh Nabi? Dia tak sebut perkataan bid'ah, tapi dia sebut apa? Bagaimana kamu berdua, Zaid bin Sabit sebut, wahai Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu boleh terlintas nak buat benda yang belum pernah dicetuskan oleh Nabi? Dia sebut tak perkataan bid'ah? Tak. Tetapi dari segi bahasa kita boleh faham ianya adalah bid'ah. Adakah ia termasuk bid'ah? Tidak. Tidak, dari segi bahasa dia. Tetapi inilah yang dikatakan sebagai apa yang macam itulah juga kita kata sebutan bid'ah yang digunakan oleh Sayyidina Umar berkaitan dengan solat apa? Solat tarawih. Sedangkan sebenarnya Nabi dah keluar dah solat tarawih malam-malam ramai-ramai tu. Cuma Nabi tak mau nak memperberatkan ketika itu. Sebab itulah Nabi tak keluar. Kemudiannya dihimpunkan pada zaman kemudian Sayyidina Umar tengok bagus, ni'matu bid'ah hadhi, ni nikmat bid'ah yang baik kan. Jadi adalah pecahan-pecahan yang nak menunjukkan bahawasanya adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah yang selalu kita duk sebut tu kan. Tetapi tuan-tuan tak apalah, kita bukanlah nak mengiktiraf bid'ah hasanah tu, tetapi memang ada perkara yang baik. Man sanna sunatan hasanah, siapa yang memulakan perkara yang baik, maka ada orang ikut dia, maka dia adalah baiklah. Man sanna sunatan sayyi'ah, siapa yang memulakan perbuatan yang buruk, kemudian ada orang ikut dia, maka dia akan mendapat pahala yang buruk. Jadi tuan-tuan, bukanlah saya nak cerita pasal sunnah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ni. Memang akan ada pandangan itu kerana perkara ini adalah perkara yang khilaf, perkara yang dibincangkan oleh ulama panjang lebar. Pasal benda ni mustahil kalau kita nak duduk, kita nak cakap benda ni, kita nak settle hari ni, adalah benda yang
sukarlah. Memang benda ni benda yang khilaf begitu banyak, tapi cukuplah kita terang serba sedikit, iaitulah kita kena berpegang kepada jamaah supaya kita tidak terpecah daripada pandangan-pandangan yang menyeleweng, menyimpang dan sebagainya, dan kita kena faham pasal apa yang kita nak kena ikut kepada sunnah Nabi SAW, iaitulah kerana Islam itu adalah agama yang perlu adanya, datang daripada guideline daripada Allah dan juga Rasul, bukannya kita mudah sewenang-wenangnya untuk kita buat melalui akal fikiran kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa untuk pagi ini cukup kita ambil yang ni, dan kita akan sambung pada perbincangan yang seterusnya nanti insya-Allah pada minggu hadapan. Kelas kita apa bulan? 9. Saya ada lagi. Minggu depan tu 16 saya tak ada. Saya bertugas di Sabah untuk urusan tilawah dan juga hafazan peringkat kebangsaan. Saya tak ada hampir 2 minggu lah. Tapi dah kata 2 minggu, 23 pun tak ada. Nanti 23 saya habaq lagi. Kok dan balik. Duk nampak gaya lagu tak ada. Confirm 16 tak ada. 23 tu goyang lagi. Saya bertugas di Sabah insya-Allah. Jadi kita buka lah kepada soalan sekarang, tuan-tuan dan puan ada soalan. Ada beza sunnah hasanah sama. Sunnah hasanah adalah perbuatan yang baik. Sunnah. Jarang orang sebut sunnah hasanah. Orang sebut sunnah lah. Cumanya orang nak sebut berkaitan dengan bid'ah ni adalah bid'ah hasanah. Ya, orang tak sebut sunnah hasanah. Dah benda sunnah memang benda yang baik. Adakah sunnah sayyi'ah? Sunnah sayyi'ah tu seperti mana benda yang buruk. Apabila satu orang mula buat benda yang buruk, kita duk follow dia. Wallahu ta'ala alam. Ya. Macam mana? Pertama dia buat bina dia tak. Dia tak tahu lah kata dia buat. Okey. Yang kedua, orang minta pada tapi dia masih buat. Sebab tu kita kata tadi ni, syaitan ni dia lebih suka masuk kepada orang yang ahli bidah. Dia tak kacau orang buat maksiat. Sebab orang buat maksiat ni jelas dia buat maksiat. Betul dia mengganggu lah. Kalau tidak, tak ada lah orang buat maksiat. Cumanya senang nak ganggu orang yang melakukan maksiat, sebab dia memang jelas-jelas kesalahan. Tetapi bid'ah ni dia berada di atas jalan yang baik kononnya. Talbis, dia berada di dalam penipuan tu, selimut iblis tu. Kita buat benda yang baik ni, pasal apa kita nak kena bertaubat? Orang kata kita salah dan sebagainya, sedangkan kita buat benda yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahkah kita nak sembahyang sunat lebih sikit? Kan? Walaupun Nabi tak pernah ajak. Ini dalam benda yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang merosakkan ibadah dan merosakkan kepada agama tersebut. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.